Apa khabar semua? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi berjumpa lagi kita kali ini bersama saya Pak Malau. Jadi kalau lihat di belakang saya, pada kali ini saya akan cuba memberi satu tutorial bagaimana cara nak membina soalan di dalam Google Form. Google Form dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi sesuailah dengan suasana PDPR sekarang. Jadi cikgu bolehlah, guru-guru boleh menghantar link soalan Google Form kepada murid-murid dengan mudah sahaja, iaitu type saja soalan di Microsoft Word seperti ini. Kalau dah ada soalan pun lagi bagus. Jadi kita boleh upload dan kita jadikannya soalan di dalam bentuk Google Form. Jadi sebelum itu soalannya, sebab saya tak buat nombor soalan pun, sebab kenapa? Di dalam Google Form nanti pun tak ada nombor soalan. Cuma yang soalan kalau aneka pilihan begini, kalau ada ABC, pastikan tuan-tuan menggunakan format ini ya. Format ABC ni. ABC ni. Okay, ini nanti di dalam Google Form pun tak ada ABCD ni. Tapi ini format dia supaya nanti dia dapat detect yang ni jawapan A, B, C dan D. Okay, so formatnya begini, sama juga ini ABCD ni, pastikan ambil ni format ABCD ni. Okay, nombor soalan pun tak apa. Jadi sini saya buat 1, 2 soalan, 3, 4, 5 soalan saja sebagai contoh. Jadi saya buat soalan ni tentang penjodoh bilangan. Jadi save seperti biasa. Save soalan ni, save as di mana-mana, dia ingat daripada destination yang kita nak save. Jadi pergi pada Google Drive. Okey, pergi pada Google Drive kita, senang saja ambil titik 9 ni, Google Apps ni, titik 9 Google Apps ni, dan cari Drive. Okey, cari Drive. Kemudian supaya soalan kita lebih tersusun, supaya senang dicari, di dalam Drive ini, My Drive ni, pastikan berada di My Drive. Kita klik New dan kita buat satu folder lah. Contohnya ini soalan BM, saya buat folder soalan BM. Saya create kan. Jadi dia akan ada satu folder baru di sini, iaitu soalan BM. Jadi double klik pada soalan BM ni, pastikan dia susunannya begini. My Drive soalan BM. Ya, My Drive soalan BM. Ini contoh lah, soalan BM ni contoh. Tuan-tuan boleh buat folder lain lah, dalam matematik lah, sains lah. TMK ke, sejarah ke, RBT ke, ekonomi, pengajian am ke, apa semua kan. So jadi di dalam pastikan ini, ambil new dan kita upload file tadi lah. Jadi file tadi saya simpan di dalam my document, iaitu soalan BM ni lah. Okay, pastikan okey, ni betul soalannya, dia dah pamerkan tepi ni, betul soalannya, open. Dan dia tunggu dia upload. Okey, dah selesai upload, tutup. Kemudian kita buka soalan ini. Soalan ni masih lagi bukan dalam bentuk Google Docs. Dia masih lagi DOCX, dia bukan DOCS. So kita double klik, kita buka soalan ni. Maafkan saya, kita klik kanan, kita open with Google Docs DOCS. File kita ni DOCX XN. Kita klik kanan dan kita open with Google DOCS Google Docs. Okay, tunggu dia buka. Alright, dia dah buka, tapi masih lagi file ni. Okey, jadi tak ada apa, pangkas saja. File ni dalam bentuk DOCX. Kita tak nak. Kita nak hilangkan DOCX ni. So pergi pada file, kita save semula. Save as Google Docs. Kita save lagi sekali. Dia akan jadi 2 tab macam ni. 2 tab. Ini yang tadi DOCX, yang ni dah hilang DOCX. Okey, I got it. Okey, dah hilang DOCX tadi. Dah hilang. Okey, jadi yang ni kita dah boleh pakai. Okey, so benda ini, soalan ni automatik berada di dalam Google Drive. Nampak? Yang ni. Lambang dia ada garis 3 macam ni. Yang ni huruf W yang kita upload tadi. So kita nak pakai yang ni. Baik, so jadi sekarang seterusnya pergi pada Google Drive ni. Soalan ni tak tutup pun tak apa. Kalau nak tutup pun boleh. Okey, yang DOCX ni nak tutup pun boleh. Okey, yang ni tak tutup pun tak apa, nak tutup pun boleh. So pergi pada drive tadi, balik new Google Form.
buka Google Form saja, senang saja. Okay, so title dia tak apa, kalau nak tulis sekarang pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Yang ni kalau nak padam pun boleh, tak nak padam pun tak apa, kita terus tulis je nama. Maksudnya kita nak murid tadi tulis nama dia kan. Yang ni kita bagilah short answer dan require dia buka, dia wajib jawab. Tambahkan nama ni, dia tak boleh tinggalkan kosong. Oleh kerana dah ada nama, kita nak buat kelas lah. Kita buatlah kelas, tambah lagi. Ni add question ni. Masih lagi sama, short answer, jawapan pendek. Dan yang ni kita bukakan supaya dia mandatory. Dia mesti jawab, ada bintang merah. Ada bintang merah. Bila kita buka require ni, dia naik bintang merah, dia wajib jawab. Okey, siap. Kemudian langkah seterusnya, yang ni saya buat satu gunakan Excel, saya tak tunjukkan. Di sini ya, add-on. Add-on ni, dia kena ada form builder. Form builder, B-U-I-L-D-R. Kalau tak ada form builder ni, belum pernah guna lagi, first time. Ini kali pertama nak buat. Cari titik 3 sini dan ambil add-on. Okay, add-on boleh lah ikut. Add-on. Kemudian di sini search form builder. F-O-R-M form B-U-I-L. Tu nampak form builder. Search dan nampak ni. Okay, saya dah install, maksudnya saya dah install kan. Kalau orang yang belum install, klik sini install, klik install. Saya dah install dah, tak ada button install. Okay, so install ni bukannya maksudnya download dan install balik, bukan. Dia install dalam Google kita, dalam ni Google kita. Kemudian bila dah install, buka sini. Kalau masih tak ada juga form builder, masih tak wujud lagi, tuan-tuan pergi pada reload lah. Ni reload balik. Reload balik dengan harapan insya-Allah lah dia akan wujud form builder ni, sebab kita baru install, mungkin tak wujud lagi. Okey, bila buka form builder ni, dia akan ada button start. Okey, kalau tak ada button start macam saya ni pun, saya kena reload jugalah. Reload balik. Dan buka form builder, dia akan ada start, nampak. Tadi tak ada start kan, saya reload balik, dia wujud button start. Okey, pilih start. Okay, pilih start. Kemudian nampak ada Google Docs. Lepas itu saya tunjuk Google Sheet kan. Kan ada Google Docs. Okay, ada Google Slide juga. Nantilah sabar. Ada Google Docs dulu. Pilih Google Docs. Dan kita ingat tadi file nama apa? Ni. Nama file tu bina soalan Google Form kan. Okay, jadi tu dah ada di atas sekali. Di atas sekali kita pilih soalan tu dan kita tekan biru, kita select. Okey, di sini kelemahannya satu saja, kita tak boleh setting markah apa semua lagi. Jadi kita kena setting kemudian. Nampaklah dia jumpa 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Okey, soalan tu dalam bentuk multiple choice. Kalau yang ni kita tick siap. Maksudnya setiap soalan tu dia kena jawab, dia tak boleh skip. Tick siap. Kita tick siap. Setiap soalan tu dia kena jawab, dia tak boleh skip. Dan kalau dah semua dah puas hati, kita import lah. Kita import. Nampak tak kejap lagi soalan tu je masuk sini, nampak? Mana ada nombor soalan, ABC pun tak wujud. Dia hanya butang bulat-bulat macam ni saja. Jadi kita faham ini ABCD. Ini ABCD kan. Okey, successful. Successful kita tutup lah. Okey, sekarang ni langkah seterusnya ini penting. Ini sangat penting. Sebab benda ni tak macam Excel. Excel memang dia setting sebagai quiz. Siap. Ini belum disetting sebagai quiz. So caranya pergi di sini ada setting macam gear ni, apa gear ni kan. Gear ni setting. Dia ada 3, general, presentation dengan quiz. Jadi langkah pertama sekali semak pada quiz. Pastikan quiz ni di on. Okey. So kita jangan bagi ditunjukkan jawapan yang betul, buang. Yang ni miss question tak apa kot, sebab kita semua tadi soalan kita tanda require, maksudnya murid kena jawab, dia takkan ada soalan yang dia miss. Tapi tak apa, buang terus. Value maksudnya markah skor dia tak apalah, kita tick, kita tunjukkan. Jadi buang tu ni saja, yang ni biar tunjukkan. Okey, bahagian tengah ni kalau yang ni tak apa, show link, maksudnya dia boleh share dengan kawan-kawan dia lagi, tak apa, biar dia tunjukkan. Kalau ini pun nak tulis juga boleh jugalah. Terima kasih kerana menjawab. Okay, kalau tak mau tulis pun tak apa, biar kosong lah mesej ni. Okay, pada general, pastikan, oleh kerana saya pakai akaun ED, dia akan tick di sini. Pastikan tuan-tuan buang.
Tapi kalau tuan-tuan buat Google Form ni guna email Gmail biasa kita, email biasa kita tu, dia tak ada dah tick kat sini. Okay, limit to one respon, maksudnya kalau kita tak nak dia ulang balik menjawab, kita bagi chance dia sekali tu saja, kita tick sini. Tapi kesian dia, biar jawab 2 kali, kita untickkan dia. Okay, ini penting ni kalau menggunakan akaun MOE ataupun akaun e-didik. Kalau cikgu buat soalan, pastikan yang ni jangan ditanda, buangkan supaya semua murid boleh jawab. Okay, dan save. Okay, bila kita dah save, dia akan keluar total point di sini. Point ni masih kosong, belum ada point lagi. Okay, so oleh kerana saya buat soalan ni 5 saja, jadi untuk dapatkan 100, maksudnya satu soalan 20 markah lah kan. Okay, so jadi kita pergi nampak soalan ni pun, kita pergi pada soalan ni, kliklah mana-mana dekat soalan ni, klik dekat atas ke, klik kat situ ke, klik atas ni ke. Okay, dia nampak dah answer key. Okay, yang ni dia tak, ni buka ni, kita buka tak apa, answer key kan. Okay, kalau perasan tadi soalan saya buat jawapannya semua A. Ini A, ini pun jawapan A, ini pun jawapan A, ini pun jawapan A. Tapi di sini nanti macam saya ajar yang lepas lah kan. Okey, tak apa, kita pilih dulu jawapan yang betul. Answer key-nya jawapan yang betul A ni, pointnya 20. Okey, dan kemudian langkah seterusnya yang ni buka, pastikan yang ni buka ni, require ni tick supaya dia naik tanda bintang merah. Dan yang ini supaya soalan ni, jawapan ni dia akan jadi random, dia akan berubah, dia tak sentiasa berada di A. Okey, dan kita buatlah perkara yang sama sehingga habis 5 soalan tadi. Jawapan ni A juga, 20 poinnya, dan ini dah tadi kita dah buka dah kan. Okey, shuffle je option order. Okey, yang ketiga, answer key dia adalah seekor, jawapannya 20 markah juga, dan yang ini shuffle ni tick kan dia. Okey, yang keempat pergi pada answer key, jawapannya sebuah buku cerita, 20 markah, dan shuffle ni kita on kan. Dan yang kelima, klik answer key, letak jawapan yang betul, sekucuk, tandakan sekucuk, 20 markah, dan shuffle kan dia. So jadi kita dapatlah markahnya 100. 5 soalan, dan titlenya kita quiz bahasa Melayu penjodoh bilangan. Contohlah, buat contoh. Okey, jadi klik saja pada title ni, dia akan berubah ikut title ni. Okey, so dah siap. Okey, sebelum siap, sebelum kita tengok mata, saya pergi satu tempat lagi ya, responses. Okey, klikkan gambar bentuk create spreadsheet ni supaya kita nak boleh lihat nanti respon yang menjawab soalan. Klik sini. Okey, dia dah keluar dah tajuk dia, kuis bahasa Melayu apa semua kan, respon kan, klik saja. Okey, dia akan wujud sekejap lagi satu tab baru di sini dalam bentuk spreadsheet ni. Macam Google Excel tu kan, macam Excel tu, Google Sheet, spreadsheetnya ni. So kita pergi pada kuis tadi yang dah siap. Kita klik mata, kita nak tengok preview. Sebelum kita send pada murid, kita preview dululah, pastikan betul dulu lah. Kita check ni, double check. Okey, kita preview. Okey, type nama Pak Malau. Okey, kelas 1 bijak. Okey, membeli. Tengok, sepatutnya tadi A kan, sebiji timikai, dia jadi B. Dia shuffle lah. Okey, emak sebilah, dia tak masih beli A, tak apa. Tak apalah, A pun kan. Ayah membeli seekor kerbau, ekor jadi B. Adik membaca sebuah buku, buah jadi C. Patutnya tadi saya buat jawapannya A. Ini kata saya double check tadi. Saya type sekeping, dia detect keeping. Dia change apa typing tadi ke bahasa Inggeris. Kita kena edit ni. Kakak menerima sepucuk. Ni nampak yang keping, sepucuk surat jadi C. Okay, so saya submit. Bila saya submit, murid tadi boleh view skor ataupun kita dia dapat 100%. Murid tadi dia view, dia dapat 100%. Dan kita sebagai guru, kita boleh buka dekat sini. Respon ni dah terus masuk nama saya yang jawab tadi, jam sekian-sekian, nama skornya 100%, nama murid yang menjawab, kelas mana, dan ini jawapan dia. Kita dah tahu dah.
So yang tadi jangan lupa edit balik. Dia dah automatic dia ejaan tu kan, nak keping jadi keping. Nampak ni, kita dah betul kan, tapi dia kecil. Okay, so berhati-hati dengan itulah, itu kena check lah. So jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini, mudah dengan menggunakan Microsoft Word ni, dan kita jadikan dia sebagai soalan dalam bentuk Google Form macam ni. Tak payah kita nak copy paste. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Harap dapat membantu guru-guru di luar sana dalam suasana PKPB ini kan, dan PDPR. Jadi kita bolehlah hantar soalan pada murid. Ada banyak soalan dalam bentuk Microsoft Word dalam komputer cikgu-cikgu, boleh kita gunakan. Edit sikit saja, letak huruf ABC ni bagi mengikut format ini. Nombor soalan tak ada, tak apa, sebab memang di dalam Google Form tak ada nombor soalan. Dia tak ada nombor soalan pun. Okey, kalau kita setting nombor soalan pun boleh lah, tapi kena bahagian edit ni, bahagian edit soalan tadi. Bahagian edit soalan ni, ini dia jawapan ni kan. Bahagian edit soalan ni kita boleh edit, letak nombor. Kalau kita nak rajin, letak nombor kat sini 1, tak boleh tu. Okey, so itu saja perkongsian saya kali ini. Harap dapat membantu anda semua. Jadi jumpa lagi di masa. Jangan lupa biasa like, subscribe dan share video-video ni kalau ia boleh bantu anda semua. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.